Baik. Kemudian hari ni pemimpin UMNO dia cuba takutkan orang Melayu macam Cikgu Nan sebut tadi lah. Kalau Pakatan Rakyat menang, DAP jadi Perdana Menteri. Inilah wirid dia. Dia tak ada wirid dah. Wirid lain. Inilah wirid dia. DAP Perdana Menteri. DAP Perdana Menteri. DAP Perdana Menteri. Itu wirid dia. Yang kedua, dia kata, kalau Pakatan Rakyat menang, Kristian akan jadi agama resmi negara. Yang ketiga, dia kata Malaysia akan jadi ejen Israel. Baik, saya jawab ketiga-tiga perkara ni. Soal DAP jadi Perdana Menteri. Rujukan orang-orang UMNO ni, dia akan bawa, apa dia bawa? Dia bawa ni lah, Kerajaan Akbar ni. Utusan Meloya. Kan? DAP tanding 90 kursi. Tanda soal. Dia buat tanda soal. Apa tujuan tanda soal? Tujuan tanda soal supaya kita tak boleh bawa ke mahkamah. Sebab kalau kita bawa ke mahkamah, dia akan kata, kami tanya je bukan tuduh. Dia akan jawab gitu lah. Kan? Tapi kita yang baca, orang Melayu baca. Orang Melayu tak baca tanda soal tu. Orang Melayu baca, homoi, 90 DAP bertanding. Dia tak tengok tanda soal tu. Baik. Berapa kursi yang DAP bertanding? Ini fakta PRU 2008. DAP bertanding 46 kursi. Tuan-tuan tahu tak, nak jadi Perdana Menteri, kena ada berapa banyak sokongan? Kita ada kursi 222. Maknanya mesti lebih pada separuh. Lebih pada separuh tu berapa? 112. Sebab kalau 111, baru sama banyak. Kan? 111 campur 111. 222. Mesti dapat sokongan 112. Tuan-tuan. Makna nak jadi Perdana Menteri, mesti ada sokongan 112. DAP bertanding 46. Bila nak jadi Perdana Menteri ya? Nak jadi Perdana Menteri, mesti sokongan 112. Sebab kursi ada 222. 111 pun tak boleh jadi Perdana Menteri lagi. Sebab kalau 111, saya sebut tadi sama banyak. Kalau Pakatan Rakyat dapat 111. Barisan Nasional dapat 111. Sudah. Sama banyak ni. Masa tu siapa yang lari paling laju jumpa Agong, dia jadi Perdana Menteri. Kan? Untuk tidak berlari jumpa Agong ni macam mana? Mesti lebih satu. Lebih satu berapa? 112. DAP tanding 46. Tuan-tuan. Tak boleh jadi Perdana Menteri. Hari ini, tuan-tuan tahu, Lim Kit Siang tanding ni mana? Dia umum. Kalau Lim Kit Siang nak jadi Perdana Menteri, ataupun nak jadi timbalan Perdana Menteri, dia akan kekal bertanding di Ipoh. Ipoh ni, dia menang dengan majoriti dekat 20,000. Sebab 80% Cina di Ipoh. Dia menang besar. Lim Kit Siang. Tuan-tuan tahu, Lim Kit Siang umum tanding di mana? Gelang Patah. Gelang Patah ni, BN menang dengan majoriti 8,000 undi. Dia mempertaruhkan masa depan politik dia untuk bertanding di Gelang Patah yang ada kemungkinan dia kalah. Kalau betul dah dia bercita-cita besar nak jadi Perdana Menteri, dia tak akan bertanding di tempat yang kalah. Tuan, maknanya dia tidak ada cita-cita jadi Perdana Menteri. Tuan, berani Datuk Najib tanding tempat lain? Kan, Lim Kit Siang dia berani tinggal Ipoh, pergi ke Gelang Patah, tempat yang Pakatan Rakyat kalah 2008, 8,000 majoriti. Berani Datuk Najib pergi cari tempat yang Barisan Nasional kalah majoriti 8,000. Tanding di situ. Macam Parlimen Batu sebagai contoh. Dia duk marah kat Tian Chua. Tanding Parlimen Batu lawan Tian Chua. Berani ke tak Datuk Najib? Tak ada. Hari ni orang minta roti pun orang kata roti Najib. Debat pun tak nak. Kan? Roti Najib ni mana roti tak ada telur lah. Itu maksud dia. Roti kosong. Pasal takut debat. Baik. Ni yang Cikgu Nan sebut tadi ni. Bila depan orang Melayu, dia kata, jika Pakatan Rakyat menang, DAP jadi Perdana Menteri. Depan orang Cina, dia kata, kalau Pakatan Rakyat menang, PAS jadi Perdana Menteri. Jadi kita kena tanya. Kalau dia mari, pemimpin UMNO mari, ataupun juru kempen UMNO mari beritahu pada kita, dia kata, Pakcik, PAS, DAP jadi Perdana Menteri kalau Pakatan Rakyat menang. Tuan-tuan tanya,
Pakcik nak tanya ni. Kan? Depan orang Melayu kau kata DAP jadi Perdana Menteri. Depan orang Cina kau kata PAS jadi Perdana Menteri. Mana satu yang betul? Tuan, depan masyarakat Cina, PAS jadi Perdana Menteri. Baik. Dalam kajian kita, tuan-tuan tahu tak? Ini satu keputusan yang menggemparkan kita lah. Saya pun terkejut bila kita keluarkan nama senarai calon. Tuan-tuan. 2008, calon Melayu dalam Pakatan Rakyat. Masa tu tak ada lagi Pakatan Rakyat. Tapi kita dah bersetuju untuk 1 lawan 1. Kalau DAP tanding situ, PKR dengan PAS tak akan masuk bertanding. Kita setuju. Baik. Masa tu tuan-tuan, calon Melayu dalam persetujuan kita, calon Melayu ada 146 orang bertanding. 146 orang bertanding di 146 kursi. Pilihan raya 2008 ni. Calon bukan Melayu 76 orang. Tuan-tuan tahu tak Barisan Nasional, calon Melayu bertanding ramai mana? Calon Melayu dalam Barisan Nasional hanya bertanding 123 kursi. Bukan Melayu 99 kursi. Maknanya Pakatan Rakyat bertanding kursi Melayu lebih banyak. Maknanya beza berapa antara kita dengan dia ni? 146 kita, 123 dia. Mana? 146 Pakatan Rakyat, 123 Barisan Nasional. Berapa beza? 23 kursi berbeza. Maknanya Pakatan Rakyat lebih Melayu 23 orang dalam persaingan dalam pertemuan pilihan raya 2008. Tuan-tuan, 23 ni yang sepatutnya milik UMNO, UMNO serah kursi ini kepada bukan Melayu dalam Barisan Nasional. 23 kursi. Tuan-tuan, saya boleh sebut satu persatu kursi tu untuk tuan-tuan tahu. Kan? Ni, tuan-tuan tengok. Teluk Kemang, Negeri Sembilan. Barisan Nasional letak calon Sonti Naden. Sonti Naden. Ada bunyi Melayu tak? Kita Pakatan Rakyat letak Kamarul Bahrain. 2008 menang Kamarul Bahrain. Sebelum ini Sonti Naden menang 2004. Ahli Parlimen di Teluk Kemang adalah Sonti Naden. 2008 ahli Parlimen Melayu menjadi ahli Parlimen Teluk Kemang. Kamarul Bahrain daripada Pakatan Rakyat. Maknanya menang Pakatan Rakyat bertambah 1 kursi Melayu. Baik. Kota Raja, Witness Warren yang menang sebagai ahli Parlimen tahun 2004. 2008 kita letak Dr. Maria. Menang Dr. Maria. 2 dah kursi Melayu. Menang Pakatan Rakyat. Dah 2 dah bertambah. Bandar Tun Razak, Tan Chai Ho. Dia adalah wakil rakyat tahun 2004. 2008 kita letak Tan Sri Khalid. Menang Tan Sri Khalid. 3 dah kursi Melayu. Ahli Parlimen Melayu bertambah. Baik. Kuantan, Fuah Kiau lawan Fujia Saleh. Menang Fujia Saleh. 4 dah. Kursi Melayu bertambah dalam Parlimen ni. Dengan kemenangan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya 2008, dah ada 4 kursi Melayu bertambah. Ada kursi yang kita menang pada peringkat awal. Ni Hulu Selangor. Mula-mula pilihan raya 2008. Kita dah menang dah. Dr. Zainal Abidin ni menang. Tapi dia meninggal dunia kerana barah. Buat pilihan raya kecil. Maka kursi ni yang sepatutnya, kan, UMNO pertahankan untuk orang Melayu. UMNO serah pada Kamalan Naden. Menang Kamalan Naden. Kan? Baik. Saya sebut pada tuan-tuan sekalian. Ada 17 lagi Parlimen. 17 lagi Parlimen. 2008 Pakatan Rakyat kalah. Cuba bayangkan 17 ini kalau Pakatan Rakyat menang, maknanya akan bertambah 17 lagi ahli Parlimen. Kan? 17 ahli Parlimen. Campur 4, campur Hulu Selangor tadi, kalau kita menang juga, dia jadi 18. Campur 4, 22 kursi Parlimen. Tuan-tuan. Ni. Kursi Parlimen yang sepatutnya orang Melayu menang. Sebab itulah saya kata tak benar kalau sekiranya orang dakwa
bahawa menang Pakatan Rakyat Cina akan bertambah dalam parlimen dan sebagainya tak benar, sebab kita buktikan bahawa calon Melayu lebih ramai dalam Pakatan Rakyat berbanding dengan Barisan Nasional. Tuan-tuan, inilah parti komponen bukan Melayu dalam Barisan Nasional 11, campur UMNO 12, campur PBB 13. Tuan pergi tanya orang UMNO, berapa parti komponen dalam Barisan Nasional? Dia sendiri tak tahu jawab. Dia 13. Daripada 13 itu tuan-tuan, 11 bukan Melayu, 2 je Melayu. UMNO dengan PBB hak Taib Mahmud tu. Yang lain, saya boleh sebut nama tuan-tuan. Kita tunjuk gambar lah, senang. Takut orang tak faham. Kan? Tak nak. MCA, Chua Soy Lek. MIC, Palanivel. PPP, M. Kevius. Gerakan, Koh Sukun. SUPP, Jos Chan Hong Nam. PBS, Joseph Pairen Kitingan. LDP, Liu Viu Kiong. PBRS, Joseph Korop. SPDP, William Marvin Ikom. PRS, James Jemut Masing. UPKO, Bernard Gilok Dumpok. Tuan-tuan, saya ulang nama ni. Chua Soy Lek, Palanivel, Kevius, Koh Sukun, Jos Chang Hon Nam, Joseph Pairen Kitingan, Liu Viu Kiong, Joseph Kurup, Marvin Ikom, James Jemut Masing, Bernard Gilok Dompok. Ada bunyi Jawa tak? Ha. Tuan-tuan. Ni. Duk sibuk UMNO, duk sibuk satu dalam DAP, dalam Pakatan Rakyat, DAP dalam Pakatan Rakyat. UMNO sibuk DAP dalam Pakatan Rakyat. Dia tak sedar, dalam dia ada 11. Tuan-tuan. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian. Hari ni kita buat perbandingan. Sebab Ketua Menteri di Pulau Pinang dulu Koh Sukun, Parti Gerakan. Sekarang ialah Lim Guan Eng. Baik. Tengok Ni. Dia kata, cuba tengok Pulau Pinang, dia kata. Orang UMNO ni. Cuba tengok Pulau Pinang. Kan dah Cina merintah lah ni. Baik, saya tunjuk pada tuan-tuan sekalian Ketua Menteri Pulau Pinang sejak daripada kita merdeka. 1957. Nama dia Wong Po Ni. Sampai 69. 69, Ketua Menteri yang baru dilantik ialah Lim Chong Yu daripada Gerakan. Wong Po Ni MCA. Lim Chong Yu Gerakan. Ketua Menteri yang ketiga ialah Koh Sukun 90 sampai 2008. Pilihan raya 2008, Ketua Menteri yang baru ialah Lim Guan Eng. Maknanya Ketua Menteri Pulau Pinang Cina sejak merdeka 1957. Tapi UMNO baru sedar Cina Ketua Menteri Pulau Pinang tahun 2008. Baru dia sedar Cina merintah Pulau Pinang lah ni. 2008 baru dia sedar. Baik, saya sebut pada tuan-tuan sekalian. Ni, saya buat perbandingan antara dua ketua menteri ni. Ketua menteri yang ketiga dengan ketua menteri yang keempat. Ketua menteri yang ketiga ni Barisan Nasional. Ketua menteri yang keempat ni Pakatan Rakyat. Kita buat perbandingan. Peruntukan hal ehwal Islam dalam belanjawan. Dalam belanjawan ada bajet untuk agama Islam. Tuan-tuan, tahun 2009 masa Lim Guan Eng jadi ketua menteri, 33 juta. 2010, 38 juta. 2011, 45 juta. 2012, 64 juta. Tuan-tuan tahu tak, zaman Barisan Nasional, Koh Sukun jadi ketua menteri, bajet untuk hal ehwal Islam diberi kepada Exco Agama. Banyak mana? 25 juta sahaja. Maknanya antara Gerakan dengan DAP siapa lebih baik? Baik DAP lah pada Gerakan. Gerakan bagi 25 juta sahaja untuk hal ehwal Islam, DAP bagi 64 juta. Tuan-tuan, satu. Baik, malam ni kita tengok satu persatu. Sagu Hati Guru Kafar. Zaman Barisan Nasional 659,000. Sagu Hati Guru Kafar. Setahun. Bila naik saja Kerajaan Pakatan Rakyat yang DAP jadi ketua menteri, Sagu Hati Kafar 900,000.
Ni, saya buat perbandingan. Sebab itulah UMNO, tuan-tuan. Dia pergi ke kampung-kampung. Dia cuba bandingkan DAP dengan UMNO. Tak betul. Perbandingan DAP dengan UMNO ni. UMNO ni banding dengan PAH lah kami ni. DAP ni, kalau nak buat perbandingan, bandingkan dengan MCA. Ataupun bandingkan dengan gerakan. Baru betul. Ini bawa perbandingan DAP, UMNO. Tok depan makcik. Makcik tengok siapa lebih baik. Terkebir-kebir makcik tu. Tuan-tuan. Baik. Lagi. Sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat ni maksudnya bukan hak kafar tu. Tuan-tuan. Sekolah agama rakyat ni maknanya sekolah rendah, sekolah agama. Swasta yang memang hidup dengan yuran yang sangat minima. Guru ala kadoi gaji dia. Hari ni tuan-tuan, Dr. Mahathir dia sekat bantuan sekolah agama rakyat. Lepas tu pemimpin UMNO hari ni, dia tukar nama kafar tu kepada sekolah agama rakyat. Jadi kalau orang tanya, bantuan sekolah agama rakyat, pemimpin UMNO kata, kami dah bagi. Tengok sekolah agama rakyat dapat, itu kafar. Tuan-tuan, sekolah Fardu Ain tu dipanggil sekolah agama rakyat. Ni, yang maksud sekolah agama rakyat ni ialah sekolah rendah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Yang sekolah agama rakyat. Tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Hak sekolah agama rakyat. Di Pulau Pinang, tuan-tuan, ada 7 buah sekolah agama rakyat. Tuan-tuan, sekolah agama rakyat dapat peruntukan. Ada 17 buah. Kan? 17 buah. 17 buah sekolah ini, zaman BN kosong. Tak pernah dapat. Bila menang saja Pakatan Rakyat, dia pergi jadi Ketua Menteri, 1.75 juta dapat. Setiap tahun, setiap satu sekolah dapat 100,000. Baik. Dana hufaz, hafal Quran. Zaman BN, tuan-tuan, zaman BN, kosong. Kosong. Pakatan Rakyat 130,000 setahun. Sumbangan Ihya Ramadan zaman Barisan Nasional, kos sukun Ketua Menteri, kosong. Di bawah pemerintahan yang orang kata anti-Islam ni, peruntukan untuk Ihya Ramadan 213,000 diagihkan kepada seluruh masjid negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan, program bulan Al-Quran zaman Barisan Nasional, tak ada program bulan Al-Quran, kosong. Naik saja Lim Guan Eng jadi Ketua Menteri untuk bulan Al-Quran 100,000. Jadi, dua perbandingan ni tuan-tuan boleh fikir. Maknanya kalau tumbang DAP di Pulau Pinang, yang akan jadi Ketua Menteri, gerakan. UMNO tak jadi, memang takkan jadilah Ketua Menteri di Pulau Pinang ni. Sebab Pulau Pinang ni majoriti Cina. Di Ketua Menteri mesti di kalangan masyarakat Cina sebab negeri majoriti Cina. Maknanya kalau menang Barisan Nasional, gerakan akan jadi Ketua Menteri. Baik gerakan ke baik DAP? Lebih baik DAP pada gerakan. Tuan-tuan, ni wacana santai bersama Ustaz Azhar Idrus. Di mana? Padang Kota Lama Pulau Pinang. Padang ini zaman Barisan Nasional, jangan haraplah orang nak minta buat program agama. Buat konsert boleh. Tapi zaman Pakatan Rakyat, kita minta Padang itu nak buat kuliah maghrib Ustaz Azhar Idrus. Kerajaan Pulau Pinang izin untuk kita gunakan Padang. Maka ramai datang untuk semayang maghrib di Padang. Dengar kuliah semayang isyak di tengah Padang. Puluhan ribu umat Islam turun untuk dengar kuliah Ustaz Azhar Idrus. Di Padang Kota Lama, negeri di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat. Tuan-tuan, kita nak minta Padang, MPK, Ustaz Azhar Idrus, tak lepas. Tuan-tuan. Ni, betul lah tuan-tuan. UMNO dia kata dia bela sangat Islam. Ni Surau Kampung Berembang tahun 2004 di Selangor. Masa 2004 Khair Toyo Menteri Besar. Apa nasib surau ni? Kena roboh. Tuan-tuan, ni rumah orang Melayu kena roboh. Anak-anak balik pada sekolah menangis. Tidur di dalam runtuhan rumah tu. Ni Masjid Bujang di Terengganu.
tahun 2004 Idris Yusof naik sebagai Menteri Besar. Apa nasib Masjid Bujal ni? Kena runtuh. Bukan setakat kena runtuh. Ketika operasi nak robohkan masjid ni, FRU Kepong, berlaku sedikit ketegangan. Akhirnya berjayalah seorang hamba Allah lari masuk sembahyang hajat dalam masjid. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Tengah sujud angkat. Ni berlaku di Terengganu 2005. 2004 dia menang, 2005. Saya ulang balik. Tengah sujud. Yang ni pegawai polis beruniform. Yang ni juru kamera polis. Yang angkat tu SB. Saya tunjuk, saya cerita polis beruniform, juru kamera tu nak beritahu gambar ni gambar betul, bukan lakonan. Tuan-tuan. Berlaku tahun 2005 di Terengganu. Dan kita menang tahun 99. Kita bagi lot tanah 60,000 lot tapak rumah. Rakyat bina rumah. Sambil bina rumah, orang Terengganu ni antara benda yang baik pada orang Terengganu, sambil dia bina rumah, dia buat masjid. Bata yang diguna untuk bina rumah dia, sebahagian dia hantar untuk buat masjid. Pasir dia hantar sebahagian untuk buat masjid. Orang ni hantar sikit, orang ni hantar sikit. Maka hampir siap masjid. 2004, pilihan raya, kalah PAS di Terengganu. Idris Yusof naik sebagai Menteri Besar, dia rampas balik 60,000 lot tanah pada orang Melayu ni. Di atas tanah ada rumah, dia runtuhkan. Dan ada masjid, masjid ini juga diruntuhkan. Itulah Allah bayar cash. 2008, Barisan Nasional menang, Idris Yusof tak boleh jadi Menteri Besar. Cash Allah bayar. Tak boleh jadi Menteri Besar dia. Sebab apa? Ni dosa besar ni. Roboh masjid, angkat orang tengah semayang. Tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau orang tanya saya, kan, PAS kerjasama dengan DAP rugi. Tak! Saya nak sebut pada tuan-tuan, sampai malam ni. Betul kena ingat. Sampai malam. Sehingga malam ini, kerjasama kita dengan DAP, DAP tak pernah menceroboh masuk bertanding di kawasan orang Melayu. Walaupun kita kerjasama dengan dia, DAP tak mari tempat orang Melayu. Kelantan. Kan? Kelantan. Ada tak DAP tanding mana-mana kursi di Kelantan? Tak ada. Terengganu. Ada tak DAP tanding mana-mana kursi? 95% orang Melayu di Terengganu. DAP tak tanding di Terengganu. DAP tak tanding di Kelantan. 97% orang Melayu di Kelantan. Makna kerjasama kita dengan DAP, DAP tidak menceroboh masuk ambil kursi Parlimen orang Melayu. Tetapi kerjasama kita dengan DAP, kita boleh bertanding tempat masyarakat Cina. Tapi kerjasama UMNO dengan MCA, tuan-tuan, berani dah UMNO bertanding tempat MCA? Tak berani. Tapi MCA berani bertanding tempat Melayu. Tuan-tuan. Ini konsep kerjasama kita jauh beza langit dengan bumi. Macam di antara PAS dengan UMNO. Kerjasama kita UMNO dengan MCA, PAS dengan DAP beza. Tuan-tuan. Baik. Antara tuduhan dia juga, dia kata makcik kalau menang Pakatan Rakyat Kristian agama resmi makcik. Makcik tu pun astagfirullahalazim. Kan? Dia tak tahu dia kena tipu. Baik. Tuan-tuan nak tahu agama resmi akan datang. Apa agama resmi akan datang?
tuan-tuan kena tengok jumlah penganut agama di Malaysia. Boleh dapatkan statistik daripada kementerian. Saya mudahkan pada tuan-tuan untuk tuan-tuan faham. Ni dia. 28 juta rakyat Malaysia. Kristian 9%. Ramai mana 9% penganut Kristian di Malaysia? 2 juta orang. Penganut Kristian 2 juta daripada keseluruhan rakyat 28 juta. Apa punya bangang maklumat yang UMNO bawa ni? 2 juta penganut takkan jadi agama resmi yang akan datang. Kita sendiri boleh fikir. Penganut terbesar ialah orang Islam. 18 juta. 58%. Nak tukar agama resmi, tuan-tuan, dia bukan boleh pindah dalam parlimen. Tak boleh. Agama resmi ni, kalau kita nak pindah kepada agama lain, mesti dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Tuan-tuan. Jadi UMNO telah menipu rakyat dengan fakta yang tak betul. Letak muka depan surat khabar ni Kristian agama rasmi. Kemudian yang ketiga dia kata Malaysia akan jadi ejen Israel kalau Pakatan Rakyat menang. Baik, tak payah cerita hak akan datang. Tengok sekarang apa yang UMNO buat. Apa hubungan UMNO, pemimpin negara kita dengan Israel. Mana suara? Tak ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Kesatuan Kaki Tangan North South Malaysia Berhad NMB berdemonstrasi secara aman di hadapan pintu utama kontena Terminal 1 pagi tadi. Mereka mendesak kerajaan tidak membenarkan kapal dagang Israel melabur di perairan negara. Kita nak membantah kerana Israel ini menahan kapal bantuan perdagangan. Dalam masa yang sama kita mempertikaikan kenapa dia tahan kita dan kita benarkan dia masuk dalam Pulau Perang. Lebih 100 ahli Kesatuan Kaki Tangan NMB berkumpul secara aman untuk menyerahkan memorandum kepada pihak pengurusan mereka. Mereka mahu pihak Lembaga Pelabuhan Kelang LPK, Kementerian Pengangkutan dan Operator Pengendalian Terminal Pelabuhan lebih peka dan bertindak secara kolektif, terus dan berani menentang kekejaman Israel. Pada 7 Jun lepas, kapal kargo Israel Geneva telah memasuki Pelabuhan Kelang. Ia menimbulkan persoalan kerana Malaysia dan Israel tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebarang kapal Zin USA dijangkakan memasuki Westport pada 20 Jun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Kong Chow Ha sebelum ini memaklumkan bahawa kapal Israel digunakan memasuki pelabuhan negara ini untuk tujuan perdagangan. Siapa ada hubungan dengan Israel? Siapa yang kawan Israel ni? Yang tuduh Pakatan Rakyat ni? Tuan-tuan, ini yang berlaku. Baik, tuan-tuan. Ni. Dr. Asri, bekas Mufti Perlis, dia tanya kepada yang berkenaan, benarkah kerajaan Malaysia masih izin kapal Israel berlabuh di negara ini? Harap beri penjelasan. Kepada siapa yang berkenaan? Mana menteri lah yang kena jawab. Dia ada otoriti. Baik. Yang jawab ialah Mukhris Mahathir. Tweet ni, dalam internet ni, tweet ni dijawab oleh Mukhris Mahathir. Mukhris Mahathir jawab benar. Kerana minyak sawit yang dieksport ke Palestin terpaksa dihantar melalui pelabuhan Ashdod, Israel. Dr. Asri tanya bab kapal Israel. Yang kau bendul jawab minyak sawit jual kat Israel ni apa pasal? Kan dah kantoi. Daripada kita tak tahu, tiba-tiba kita bagi kat Israel minyak sawit kita. Tuan. Cuma dia putar, dia kata bagi pada Israel untuk serah pada Palestin. Baik betul Israel. Tuan. Ini antara bukti-bukti bahawa UMNO Barisan Nasional sebenarnya bukan saja rakan baik kepada sulu pengganas tu, dia juga rakan kepada Israel. Tuan. Betul, masa sekarang ni ialah masa untuk kita buat perubahan. Terus bimbanglah tuan-tuan. Negara ini demokrasi. Saya boleh tunjuk seorang demi seorang orang-orang yang telah berubah. Ni, Tengku Paduka Raja Tengku Ibrahim. Bapa saudara kepada Sultan Mizan sekarang. Dia dengan ayahanda Sultan Mizan dua beradik.
Tengku Paduka Raja ni. Masuk PAS. Datuk Umar Abu Bakar. Pegawai khas kepada 2 Perdana Menteri. Bekas pengarah Kastam Pulau Pinang. Bekas timbalan pengarah Hospital Besar Melaka. Dia ni jadi calon PAS di Melaka. Laksmana pertama Imran Abdul Hamid, TLDM. Orang penting, orang besar dalam TLDM. Bila bersara, bersama dengan PAS. Sebab apa? Sebab mereka ada maklumat macam saya bentang pada tuan-tuan. Mereka dah tahu. Haji Adnan, Datuk Adnan Ibrahim, bekas pengarah Jabatan Pelajaran Perak. Bekas pengarah yang ni, Ramlan Sarimin, bekas pengarah Jabatan Pelajaran Johor. Yang ni bekas timbalan pengarah Sumber Manusia JAKIM. Bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Fauzi. Haji Ahmad Zabidi, bekas Ketua Jamaah Nazir Kementerian Pelajaran Malaysia. Ni yang serah borang pada PAS ni. Haji Abdul Rahman Taib, bekas pengarah kanan Lembaga Pertubuhan Peladang. Haji Said Jonet, bekas pengarah eksekutif Felda Plantation. Ni orang duk kata PAS masuk tempat peneroka tanah rancangan tipu peneroka ni. Pengarah eksekutif Felda Plantation masuk PAS. Serah borang kepada Presiden PAS. Hari ni dia jadi penceramah, orang jemput dia merata. Terutama di kawasan Felda. Datuk Ramli Buyung, naib Presiden, bekas naib Presiden FEKRA. Orang nombor 2 dalam FEKRA. Lagi, Datuk Dr. Nik Zain Nik Yusof, bekas Ketua Siusa Kementerian Tanah dan Galian. Datuk Ismail Hamzah, bekas Timbalan Ketua Siusa Kementerian Dalam Negeri. Datuk Tamrin Tun Ghaffar, bekas Pengurusi MARA. Datuk Abdul Rahman Maidin, bekas CEO Media Prima. Media Prima ni syarikat yang jaga TV3. Dulu dia adalah CEO. Datuk Muhammad Nazli bin Abdul Majid, bekas Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Malaysia. Tu belum lagi saya masukkan anggota tentera, Brigadier General, yang besar-besar pangkat dia, yang bersara, yang bersama dengan Pakatan Rakyat. Yang terbaru ni, 6 orang imam muda mengisytiharkan bersama dengan PAS. Ustaz Zamri yang menjadi DJ terkenal, Radio IKIM dulu, mengisytiharkan bersama dengan PAS. Habis semua bersama dengan PAS ni. Ketua UMNO tunggu apa lagi? Tuan-tuan, orang-orang yang bukan calang-calang orang hari ni bersama dengan PAS. Sebab itulah saya nak ajak tuan-tuan hari ni, sama-sama kita buat perubahan. Masa untuk kita buat perubahan, rakyat kena ada keberanian untuk buat perubahan. Kalau dia mari, ugut. Kan? Kalau ada orang datang ugut, wakil rakyat kata, Pakcik, kita nak kenakan tindakan. Tuan-tuan kena beritahu. YB, kami hari ni bukan bincang. Kami nak tukar mana, kami nak duduk mana. Kami sedang bincang nak tukar YB. Kita yang sepatutnya cakap ayat tu kepada YB, bukan YB ugut kita. Sebab kuasa di tangan rakyat untuk tentukan siapa pemimpin yang mereka nak. Sebab itulah rakyat mesti ada keberanian untuk angkat kad merah kepada Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan, musim-musim bola ni kita tunjuk gambar kad merah. Ha? Kena ada keberanian. Boleh? Saya yakin dan percaya boleh, insya-Allah. Sekadar itu saja, cuma sebelum tuan-tuan balik, saya nak iklan sikit. Ini buku 66 Fakta UMNO Khianat Melayu. Buku ni sangat baik, saya boleh baca satu persatu sikit pada tuan-tuan.